Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini 1 Jumadil Awal ataupun Jamadil Awal 1435 Hijrah bersamaan dengan 2 Mac 2014. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan al-usul min ilmi al-usul ataupun pengenalan ringkas terhadap ilmu usul fiqh, yang mana kita telah pun sampai kepada muka surat, kepada tajuk yang ke-16, iaitu At-Ta'arud. Muka surat apa? Muka surat 66. Muka surat yang ke-66. Okey. At-Ta'arud dari sudut bahasa Arab ialah percanggahan. Okey, percanggahan, pertentangan dan berlawanan. Dan dari sudut istilah, at-ta'arud ialah pertentangan antara dua dalil di mana salah satu menyalahi yang satu lagi. Okey, nampak macam ada dua dalil yang bertentangan. Mungkin satu mengatakan haram, satu mengatakan halal dan sebagainya lah. Okey. Kemudian seterusnya ialah 4 bahagian bagi percanggahan dalil-dalil. Pertama, percanggahan antara dua dalil yang umum, dan bahagian ini pula mempunyai 4 bahagian. Tapi sebelum tu kita tengok 4 bahagian ni apa dia. Pertama, dua dalil yang umum. Yang kedua ialah dua dalil yang khas. Yang ketiga ialah dalil yang am, dalil khas dan dalil am. Kuat sangat ke? Macam kuat sangat? Tak. Dan yang keempat ialah percanggahan antara dua nas, di mana setiap satu lebih umum dari satu sudut dan lebih khusus dari satu sudut yang lain. Okey. So kita akan cuba untuk kajikan ataupun bincangkan bersama 4 bahagian ini. Pertama ialah percanggahan antara dua dalil yang umum. Bahagian ini pula mempunyai 4 keadaan. Pertama, boleh dikumpul antara kedua-duanya dengan meletakkan setiap satu pada situasi yang tidak menyalahi yang lain. Okey. Dan bila kita boleh kumpulkan dua hadis yang ataupun dua dalil umum yang nampak bercanggah, kita wajib kumpulkan. Okey, contohnya contohnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat yang ke-52. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nampak seperti bercanggah dengan innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Okey. Nampak macam bercanggah tak? Kan? Ayat pertama tu boleh memberi. Ayat kedua pula ialah tidak boleh memberi. Tidak boleh memberi hidayah. Okey. Dan dua-dua ayat ini adalah ayat yang umum. Dan kedua-dua dalil ini, ayat ini boleh dikumpulkan dengan dari sudut huraian. Okey, menghuraikan maksud hidayah dalam ayat yang pertama dan juga menghuraikan maksud hidayah dalam ayat yang kedua. Okey. Iaitu apa? Ayat pertama membawa maksud petunjuk ataupun hidayah dalam bentuk memberi penerangan kepada kebenaran, memberi huraian, menghuraikan tentang kebenaran. Okey, ini boleh dibuat oleh Nabi SAW, bahkan boleh dibuat oleh manusia. Okey, oleh makhluk lah, kan? Jin pun boleh buat juga, jin kepada jin lah. Okey. Ayat kedua pula ditafsirkan dengan maksud petunjuk dalam bentuk memberi taufiq, kemudahan untuk beramal. Bahasa lain mungkin membuka hati. Okey, membuka hati untuk menerima. Okey. Ini hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang lain.
Okey, so ini caranya, salah satu contoh yang mana sekiranya berlaku percanggahan antara dua dalil yang umum, kita melihat kepada maksud yang terdapat dalam dua dalil yang nampak seperti bercanggahan. Okey. Dan di sini kita faham bahawa Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran keseluruhannya adalah sahih. Okay, kerana Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Okay, mutawatir artinya secara periwayatan yang begitu begitu banyak, yang mana mustahil berlaku penipuan. Okay, manakala hadis pula ada yang sahih, ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada juga yang maudhu', kan? Yang penting bagi kita ialah sekiranya hadis itu sahih, maka hadis itu adalah sesuatu yang pasti, yang mesti kita terima. Okay, jadi Al-Quran dan hadis yang sahih adalah merupakan sesuatu yang pasti dan wajib kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan wahyu yang merangkumi Al-Quran dan juga hadis ini datang daripada sumber yang satu, iaitu daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berlaku percanggahan. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sesungguhnya Al-Quran itu datang daripada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan dapati apa? Percanggahan yang ketara. Okey, percanggahan yang banyak. Okey. Tapi kalau kita baca dengan bacaan yang umum, kan, bacaan yang umum, kita baca Al-Quran, kita akan dapati wujud seolah-olah ada percanggahan, seolah-olah lah, macam yang ni. Okey, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau boleh memberi hidayat kepada jalan yang benar. Lepas tu ada pula ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak boleh memberi hidayat. Okey, jadi di sini kita akan dapati ada dua jenis manusia. Yang pertama apa? Manusia yang pertama apa? Manusia yang pertama ialah manusia yang kita nak mula yang baik, kan yang mula yang jahat tu. Kita mula yang baik. Okey. Okey. Yang pertama ialah yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bila dia beriman, dia akan menerima kedua-duanya dan akan mencari penjelasan daripada dalil juga tentang perkara itu. Okey. Yang kedua pula ialah kelompok yang jahat ataupun ada masalah dalam hati mereka, mereka akan apa? Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka akan ikut kesamaran yang ada. Jadi nampak macam bercanggah, dia akan kata Allah kata tak bercanggah, sedangkan bercanggah. Jadi dengan itu apa? Al-Quran itu apa? Ditolak. Saya tak nak terima Al-Quran. Okey. Jadi ini ada menunjukkan ada masalah dalam hati mereka lah. Okay, sama ada tak ikhlas ataupun tak ada ilmu dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu perbincangan yang cukup penting sebenarnya dalam ilmu usul fiqh ataupun dalam ilmu agama secara umumnya. Antara yang penting sekali adalah cara untuk menangani ta'arud, percanggahan yang berlaku di antara satu dalil dengan satu dalil yang lain. Okay, bahkan di sana ada satu ilmu yang lebih spesifik, okay, iaitu ilmu tentang muskil, takwil muskil Al-Quran dan juga takwil muskil Al-Hadis. Takwil iaitu tafsir ataupun huraian, syarah. Muskil ialah percanggahan Al-Quran, percanggahan yang nampak berlaku dalam Al-Quran. Okay? Kemudian ada pula percanggahan yang nampak berlaku dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kadang-kadang percanggahan ini umum, merangkumi Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis. Lagi apa? Okay, Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis. Lagi apa? Al-Quran dengan akal. Okay, hadis dengan akal. Al-Quran dengan waqi' ataupun fenomena ataupun keadaan semasa. Hadis dengan keadaan semasa. Al-Quran dengan sejarah, hadis dengan sejarah. Okay, semua ini dibincangkan oleh ulama kita dalam dua ilmu tadi, iaitu takwil muskil Al-Quran dan juga takwil muskil Al-Hadis. Okay, nama lain dia mukhtalifil hadis. Okay.
Kalau kita baca yang itu, kita akan dapati kehebatan ulama kita dalam meneliti. Benda ni sebenarnya berlaku kerana tak ada kekuatan meneliti. Okay? Melihat dengan lebih mendalam. Kalau kita melihat dengan lebih mendalam, banyak masalah akan selesai. Tapi kalau kita melihat hanya pada surface ataupun pada pada luar sahaja, don't judge the book by its cover, kan? Okay? Jangan hukum buku itu dengan dia panggil apa? Dengan kulitnya. So maksudnya apa? Kena baca lah. Kena baca. Okay? Sebab tu umat Islam kebanyakannya mereka menghukum Al-Quran dengan apa? Menghukum Al-Quran dengan apa? Dengan membaca ke dengan cover dia. Nampak cover je letak tinggi-tinggi kan. Dia dah hukum Al-Quran tu berada di tempat yang tinggi. Jadi bila tinggi tak boleh baca lah, pasal dia rendah kan? Jadi tak baca. Bila tak baca tu, banyak benda dia tak tahu kat situ. Okay? Tapi kalau dia baca, selesai masalah. Banyak masalah akan selesai. Okay? Jadi ini bahagian yang pertama, percanggahan antara dua dalil yang umum, mempunyai 4 keadaan. Pertama, boleh dikumpulkan. Okay? Dikumpulkan dengan melihat kepada maksud setiap satu daripada perkara ataupun sudut aspek-aspek yang ada pada satu benda, iaitu dalam contoh ini hidayah. Dari aspek menjelaskan, Nabi boleh menjelaskan, penjelasan hidayat dalam aspek dari sudut penjelasan. Tapi kalau hidayat membuka hati, ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, keadaan yang kedua, sekiranya tidak boleh dikumpulkan, secara automatik dalil yang terkemudian memasukkan dalil yang terdahulu apabila dapat dikenal pasti tarikh ataupun waktu, ya. Di sini diamalkan dengan dalil yang terkemudian, yang terkini. Dalil yang terkini adalah dalil yang kita terima. Dalil yang datang sebelum ini kita apa? Kita mansuhkan ataupun kita kira sebagai mansuh. Contohnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Al-Baqarah 184. Okey. Ayat ini mengandungi pilihan antara memberi makan dan berpuasa, walaupun puasa lebih utama. Ayat ni maksudnya ialah siapa yang nak puasa boleh, siapa nak bagi makan tak puasa pun boleh. Okey, siapa nak puasa okeylah, baguslah. Tapi siapa yang tak nak puasa tapi dia gantikan dengan memberi makan pun boleh juga, tak ada masalah. Dengan ayat yang seterusnya, faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Qada lah, kena qada. Okey. Ayat ini mengandungi perintah berpuasa secara tunai sahaja bagi orang yang tidak sakit dan bukan musafir. Jadi nampak macam bercanggah. Yang tadi itu kalau nak puasa silakan, itu lebih baik. Kalau tak nak puasa boleh, dengan syarat kena apa? Kena bagikan makanan. Okey, bagikan makanan kepada ataupun fidyah, makanan kepada orang miskin. Ayat kedua mengatakan semua kena berpuasa selagi mana dia tidak sakit dan tidak musafir. Okey, siapa yang mukim dia kena puasa. Yang tadi kalau mukim pun tak apa, boleh untuk tidak berpuasa. So macam mana kita nak nak gabungkan? Boleh tak kita nak gabungkan? Nak gabungkan macam tadi? Boleh tak? Maknanya okey, puasa pertama tu puasa yang sunat, puasa kedua puasa yang fardu. Boleh tak nak huraikan macam ni? Faham tak maksud saya sekarang ni? Kan tadi hidayat, kita kata hidayat pertama hidayat jelaskan, huraian. Hidayat kedua hidayat buka hati. Kita tak boleh nak buka hati orang tu. Kita hanya boleh memberi penjelasan. Kadang-kadang beri penjelasan orang makin degil lagi. Betul tak? Nabi punya hebat, Rasulullah SAW memberikan penjelasan pun orang baling batu juga. Kita setakat nak bubuh satu posting dalam Facebook, betul orang marah, dia bising. Orang Nabi baling, orang baling sampai berdarah dia punya apa? Dia punya adma aqibaihi. Darah kan dia punya belakang dia. Dia masuk dalam apa dia panggil ni? Kebun kan. Sampai tuan kebun tu kesian lah dekat Taif kan. Dia Taif. Kesian, bagilah dia, bagi air kat dia lah, kesian aku tengok budak ni kan. Macam mereka itu lah kan. Hamba tu pun bagi air. Okay, dari mana? Nabi Nawa. Oh, dari tempat Nabi Yunus. Kita panjat kawan tu kan.
Okay, ceritanya panjang lah situ. Tapi nak ceritakan, boleh tak hidayah diuraikan kepada penjelasan dan buka hati? Boleh. Boleh tak puasa kat sini pun kita nak buat macam tu? Puasa pertama tu ialah puasa sunat, puasa kedua puasa wajib. Tak kan? Dia dua-dua ni adalah puasa wajib, puasa Ramadan. Jadi tak boleh nak huraikan benda lain, tak boleh. Jadi macam mana? Nampak bercanggah ni, macam mana, apa nak buat? Ulama kita kalau tak boleh nak gabungkan melalui huraian lah, maksudnya ini adalah puasa sekian, ini puasa sekian, ini hidayat bentuk sekian, ini hidayat bentuk lain. Jadi tapi kalau dah sama bentuk puasa sini puasa. Okey, puasa dalam ayat 184 ialah puasa Ramadan. 185 juga puasa Ramadan. Jadi macam mana? Nak buat apa? Caranya ialah mereka akan pergi kepada langkah yang kedua, iaitu an-nasakh. An-nasakh iaitu memansuhkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dalam satu ayat Allah mengatakan, kami tidak, iaitu Allah tidak memansuhkan, memadamkan hukum, okey, satu ayat, okey, kecuali kami datangkan ayat lain, okey, ataupun yang lebih baik daripadanya. Jadi mereka akan tengok ada tak dalam boleh tak kita kenal pasti yang ini turun bila, yang ini turun bila. Okay, jawapannya ayat kedua terkemudian daripada ayat pertama. Jadi ayat kedua dikira memansuhkan ayat yang pertama. Okey, perkara ini dijelaskan dalam hadis Salamah Ibn al-Aqwa' yang terdapat dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Okey, menjelaskan bahawa ayat yang 18 berapa tadi? 184 turun dahulu, kemudian barulah turun 185. Okey. So itu caranya, itu cara yang kedua bila berlaku dua dalil umum yang nampak bercanggahan. Tak boleh nak digabungkan, tapi boleh dimansuhkan salah satu. Dimansuhkan salah satu. Okey. Salamah nama lelaki ke perempuan? Salamah. Huzaifah lelaki ke perempuan? Huzaifah lelaki. Muawiyah? Salamah? Salamah Ibn al-Aqwa' bin bukan binti so Salamah ni nama lelaki. Lelaki. Salamah Ibn al-Aqwa'. Okey. Okey. Apa dia? Keadaan yang ketiga, sekiranya tidak dapat dikenal pasti tarikh, berpindah kepada tarjih. Tarjih. Okey, tarikh ni tarikh lah kan. Tarikh lahir, so hari bulan lah. Tak boleh kenal pasti hari bulan, kita pergi kepada tarjih, iaitu memilih yang lebih kuat. Jika ada unsur-unsur tarjih, kalau ada sesuatu yang menunjukkan ini lebih kuat daripada yang ini. Okey, contohnya man massa dzakarahu falyatawadda. Sesiapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia ambil wuduk. Kemudian dalam satu hadis lain, maknanya pegang kemaluan batal air sembahyang. Hadis yang lain, Nabi ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh zakarnya apabila adakah dia wajib berwuduk? Nabi menjawab, wahal huwa illa mudghatun minka au bid'atun minka. Bukankah kemaluan itu hanya seketul daging atau sebahagian daripada badan kamu? Maknanya macam kamu pegang telinga, batal tak? Tak batal. Okey. So nak buat macam mana? Hadis pertama ditarjihkan ke atas hadis kedua kerana ianya lebih bersifat berjaga-jaga, juga kerana sanadnya lebih banyak dan pentashihnya lebih banyak. Ianya juga menukar hukum yang asal dan mempunyai tambahan ilmu. Nampak tak unsur-unsur tarjih yang ada kat situ? Pertama, kerana lebih berjaga-jaga. Lebih berjaga-jaga ni dia keluar daripada khilaf, senang. Contohnya sekarang ni kalau kita kata semayang tahiyat masjid. Tahiyat masjid ni maksudnya bila nak masuk masjid, nak duduk, kena buat apa? Kita semayang 2 rakaat, barulah kita duduk. Okey. Idza dakhala ahadukumul masjid wa arada an yajlis fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Jangan duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Okey, jadi ada khilaf lah kat situ, mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Okey. Kita nak berhati-hati macam mana? Yang terbaik kita buat apa? Sembahyanglah. Okey, kalau kita tak sembahyang, ada kemungkinan benda tu wajib. Jadi apa? Jadi kita berdosa meninggalkannya. Tapi kalau benda tu sunat kita buat, ada masalah tak? Tak ada masalah pun, dapat pahala. Jadi kalaupun kita mengambil pandangan itu adalah sunat, kita sembahyang je lah, apa salahnya? Okey. Begitu juga kat sini, kalau pegang kemaluan batal air sembahyang, satu pandangan.
Pandangan kedua, pegang kemaluan tak batal air sembahyang. Kita pegang kemaluan, nak ambil wuduk ke tak ambil wuduk? Ambil je lah. Betul tak? Okay? Kalau ambil, kita tidak berada dalam keraguan. Okay? Lebih selamat. Okay, itu yang pertama. Unsur tarjih. Okay? Memilih yang lebih kuat. Yang pertama itu dia. Yang kedua, kerana sanadnya lebih banyak dan pentashihnya lebih banyak. Lebih banyak di kalangan para ulama yang mentashih atau menghukum sahih hadis yang pertama. Lebih kuat lagi daripada kesahihan hadis yang pertama, lebih kuat daripada kesahihan hadis yang kedua. Okey, selesai. Ketiga, ianya juga menukar hukum asal yang dan mempunyai tambahan ilmu. Ada 4 lah. Yang ketiga ialah menukar hukum asal. Sesuatu yang menukar hukum asal menunjukkan dia ada apa? Dia ada added value, dia panggil. Okay? Menambah dan mempunyai tambahan ilmu. Kalau benda tu sama, maknanya dia macam dia kekal asal. Macam dia normal. Tapi bila dia berubah, artinya ini mesti satu benda yang baru. Okey? So ini semua adalah antara unsur-unsur tarjih. Okey? Tapi kena ingat, dalam masalah ni dia masalah khilaf. Bila masalah khilaf, kita tak perlulah nak bertegang urat tak payah nak argue lebih-lebih sangat kan. Okay, sampai terangkat apa semua dia panggil apa ni? Ni sambil argue tu kawan tu jawab tak betul, baling ni kan. Tak boleh lah macam tu kan. Okey. Keadaan yang keempat, sekiranya tidak wujud unsur at-tarjih, okey, unsur-unsur untuk memilih yang lebih kuat, hendaklah ditangguh. Tangguh ni namanya dalam bahasa Arab tawakuf, berhenti. Tawakuf ni berhenti. Siapa pergi negara Arab kan, dia ada kita tu berhenti kan. Kalau dekat, tak biasa nampak lah sekarang ni, tak pasal. Kalau dekat simpang 4 ada, dia berhenti berhenti kan. Arab tulis qif. Okey, qif iaitu berhenti, sama jugalah. Okey, daripada perkataan ni waqafa yaqifu wuqufan, tawaqqafa berhenti seketika. Setakat ini tiada contoh yang sesuai untuk keadaan ini. Okey. So mengikut Syekh Ibn Utsaimin, tak ada, dia setakatnya dia kaji tu, tak ada lagi tajuk yang kena tawakuf. Dia sama ada boleh kumpul ataupun boleh nasikh mansukhkan, ataupun yang ketiga ditarjihkan. Yang kena tawakuf setakat ni pada dia tak ada. Maknanya ilmu dia banyak. Kita ni berlambak-lambak lagi. Permasalahan yang kita kata yang ni saya tak pasti lagi. Tak pasti tu saya tawakuf terlebih dahulu. Saya berhenti seketika, saya tangguhkan benda ni. Okay, mungkin kelas akan datang ataupun seterusnya saya akan dapatkan maklumat. Okay, situ maksud tawakuf. Boleh faham? Sebenarnya kalau kita nak tengok tahap ilmu kita, bila kita ditanya tentang sesuatu tak boleh jawab, maknanya kita ni banyak lagi lah kena belajar kot kan. Okay, jadi dalam keadaan tu janganlah kita terlalu yakin sangat nak keluarkan sesuatu hukum. Okay. Bahkan kadang-kadang bila sampai ke ilmu yang banyak pun kan, seperti Al-Imam Malik rahimahullah, guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau lebih bersikap berhati-hati. Kalau dia tak pasti, jangan kata la adri, tak tahu. Dia tak kisah pun orang nak kata apa. Kan biasa dengar cerita ni kan, seorang tu datang dari jauh bawa soalan-soalan kaum dia, kabilah dia, tanya, siapa ada imam dari hijrah kat sini? Imam Malik mana? Jumpa-jumpa, okey. Wahai imam, saya ada banyak soalan ni. Saya nak tanya soalan. Tanya. Tak ingat lebih kurang dalam 40 soalan kot. Yang boleh dijawab tu sikit je. Yang lain la adri. Ni tak tahu. Yang ni ni tak tahu. tak tahu. Jadi kawan ni pun kan, dia dengar cerita kat luar tu macam hebat kan. Dia kata, adakah kamu ni Imam Malik kan, Imam Daril Hijrah? Kau ni Imam Malik ke? Betul ke aku silap orang kan? Jadi Imam Malik mengatakan, ya hadha, wahai anda, okay, keluar daripada masjid ni nanti, okay, kau naik bukit yang kau boleh naik lah, okay, engkau laungkan dengan suara engkau yang tinggi, Al-Imamu Malik jahil. Okay. Imam Malik seorang yang jahil. Okay. Apa masalah? Kalau saya tak tahu, saya kata saya tak tahu lah. Betul tak? Dan kena ingat, Imam Malik ni dia bukan jenis orang yang Bila dia bukan jenis orang yang pemalu tau.
Okay, Imam Malik ni jenis orang yang tegas. Dalam kelas dia, boleh je dia nak halau orang. Kita tak sampai kot tahap tu kan, nak halau orang. Tak ya, biar orang datang lagi bagus ke, tak dia tidur tak apalah kan. Kan. Tapi Imam Malik tak, dia akan dia bila soalan-soalan tak betul, engkau ni orang inni araka rajulu su', aku rasa engkau ni orang yang tak baik, orang jahat, keluar. Jahat dalam agama lah, buat bid'ah kan, keluar engkau, jangan hadir kelas aku, tak payah. Okey. Imam Syafi'i datang bawa surat daripada Governor Mekah kan, datang tu Governor Madinah yang bawa tu macam ni, nak tunjukkan surat tu pada Imam Malik. Okey, menggigil tangan dia. Okey, sampai Imam Malik kata, surat untuk belajar, bila pula hadis Nabi perlu pada surat? Jadi kawan tu tak tahu nak kata apa. Imam Syafi'i kata, wahai Imam, saya datang dari jauh apa semua kan. Jadi Imam Malik tengok lembut hati dia sikit. Okey. Tapi itulah nak ceritakan bagaimana Imam Malik di samping ketegasannya, dia juga seorang yang tawaduk dalam menyampaikan fatwa. Okey. Saya sebut benda tu supaya kita lebih berhati-hatilah kan, dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Dia ialah okey, kadang-kadang kita keluar je sikit haram kan, terus kan. Ataupun ini halal, tak ada masalah kan. Okey, so berhati-hati sikit. Okey. Tawakuf selesai. Keadaan yang kedua, percanggahan antara dua dalil yang khas. Yang pertama tadi dua dalil yang umum, bawah dia ada 4 situasi. Yang ini pula dua dalil yang khas. Bahagian ini juga mempunyai 4 keadaan. Nampak macam sama kan? Okey. Sama. Maknanya kalau boleh kita kumpulkan, integrasi. Kalau tak boleh kita mansuhkan. Kalau tak boleh nas. Kalau tak boleh tarjih. Dan kalau tak boleh juga tawakuf. Sama. Okay. Cuma contohnya mungkin berbeza sedikit. Contohnya hadis Jabir yang menerangkan cara haji Nabi SAW, bahawa Nabi SAW telah solat zuhur pada hari An-Nahr, hari yang ke-10 Zulhijjah di Mekah. Dan hadis Ibnu Umar bahawa baginda Nabi SAW telah menunaikan zuhur pada hari itu di Mina. Mana satu ni? Dua-dua adalah hadis Muslim. Susah kan? Boleh tak kita kata tak ada masalah? Pada tahun yang pertama Nabi sembahyang dekat Mekah, pada tahun yang seterusnya Nabi sembahyang dekat Mina. Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal Nabi buat haji sekali je. Kalau Nabi buat haji 2-3 kali tak apa. Banyaklah cara kita nak apa dia? Nak huraikan. Okey. So macam mana? Dikumpulkan antara dua hadis ini dengan menerangkan bahawa Nabi SAW telah menunaikannya di Mekah, kemudian mengulanginya di Mina sebagai imam kepada para sahabat di sana. Ini salah satu cara menghuraikan perkara ini. Dan benda ni ada dalam sunnah Nabi SAW. Faham tak? Maksudnya, boleh tak saya semayang yang wajib, kemudian saya semayang yang solat tu juga di tempat lain? Saya semayang, contohnya saya pergi mana? Saya pergilah masjid. Saya tu dalam keadaan qari yang hebat lah kan. Kalau orang biasa ni tak ada orang suruh jadi imam, betul tak? Kalau saya tu adalah orang yang qari, yang bacaan dia pun menyebabkan orang menangis ke, okay? Kalau baca menyebabkan orang kata rugi sembahyang dengan imam ni, tak payahlah kan, okay? Just, katalah dia sembahyang kat satu Masjid Taman Tun di sini. Dia sembahyang habis dah. Lepas tu dia pergi ke Masjid Ghufran belakang tu. Kat sana mungkin ada hal, dia lambat sikit sembahyang. Sampai situ dia kata, "Syekh, tolong jadi imam." Boleh tak jadi imam? Boleh tak? Tadi dah sembahyang Zuhur dah. Ni jadi imam dia orang ni nak sembahyang Zuhur juga. Boleh ke tak boleh? Cepat, mana fatwa dia? Boleh ke tak boleh? Cepat. Boleh? Ada dalil tak? Apa dalil dia? Siapa buat macam tu? Tak, lain daripada ni lah. Lain daripada ni. Solat subuh, sahabat datang lewat. Okay, lepas tu dia solat seorang. Nabi solat dengan dia? Tak. Nabi suruh sahabat solat dengan dia. Nabi suruh sahabat solat dengan dia. Itu satu. Okey, lagi ada tak dalil lain yang agak jelas sikit? Afattanun anta ya Muaz. Jadi anak saya tak dengar ini, kan? Okey. Hadis afattanun anta ya Muaz. Muaz bin Jabal, kan, Muaz bin Jabal sembahyang dengan Nabi SAW salatul Isya, sembahyang Isya
Dia balik kat kampung dia, dia jadi imam. Imam apa? Imam sembahyang isyak. Di situ para ulama mengatakan yang dengan Nabi itu sembahyang isyak yang fardu, dengan kaum dia, dia sembahyang, dia itu sembahyang sunat. Kaum dia sembahyang isyak lah, fardu lah. Di sini timbul perbincangan ulama kita bahawa boleh niat tu berbeza. Contohnya kawan tu sembahyang maghrib, kita datang ni, kita dah sembahyang dah tadi, ataupun macam ni boleh lah. Kita musafir, orang tu tak musafir. Okey, jadi kita nak sembahyang dia sembahyang apa? Dia sembahyang kita macam mana-mana lah, tak kisah. Yang pentingnya ialah yang seorang tu sembahyang maghrib, seorang lagi sembahyang isyak. Boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i pun mengatakan perbezaan niat tu tak ada masalah. Okey. So apa pun yang pentingnya dalil yang saya sebutkan tadi, Muaz bin Jabal bila dia balik, dia sembahyang pun panjang juga. Macam mana Nabi sembahyang panjang, dia pun sembahyang panjang juga. Jadi bila dia sembahyang panjang, ada seorang ni tengok lama sangat Muaz sembahyang ni, dia pun tinggalkan. Mufaraqah kan, dia tinggalkan sembahyang, dia sembahyang sendiri, dia pun pergi. Kemudian bila dah habis sembahyang, orang kata Muaz, ada seorang ni dia tinggalkan. Muaz kata apa? Zaka munafiq. Dia tu orang munafik. Sembahyang jemaah ditinggalkan. Munafik tak? Munafik lah. Okay? Jadi kawan tu bila dengar sampai berita Muaz kata engkau munafik, dia kata aku munafik. Bila masa lah aku munafik? Aku tinggalkan sembahyang. Kata tak, aku tak puas hati pergi jumpa Nabi. So jumpa Nabi SAW dan ceritakan tentang apa yang dibuat oleh Muaz, sembahyang panjang. Okay, kami ada urusan apa semua kan, dia sembahyang panjang. Okay, lepas tu bila aku tinggalkan jamaah, dia kata aku munafik. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Muaz, afattanun anta ya Muaz, adakah engkau ni memfitnah orang wahai Muaz? Okay, adakah kerja engkau tu nak keluarkan orang daripada Islam? Nampak tak betul sikit ni munafik, ni munafiqah. Ni itu kerja engkau ke? Nak tik orang keluar daripada Islam? Okay, sekiranya engkau sembahyang menjadi imam, maka sembahyanglah dengan surah-surah yang pendek-pendek. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, panjangkanlah bagaimana yang kau nak panjangkan. Okey. Jadi lelaki tu memang marah betul. Marah sampai dia kata kalau ada peperangan, Muaz akan tahu siapa yang munafik sebenarnya. Tak sebab tahu tu dia marah. Okey, tapi tak apalah, itu cerita lain. Saya nak ambil daripada situ Muaz radhiyallahu anhu menjadi apa dia? Makmum kepada Nabi, sembahyang Isyak. Dia balik tu dia jadi imam pula. Pasal dia lah yang paling mengetahui tentang Al-Quran, hafal kan. Dan Nabi SAW tak tegur dia. Muaz mana boleh sembahyang 2 kali? Sembahyang Isyak 2 kali mana boleh? Nabi tak tegur dia. Kan itu merupakan takrir, perakuan daripada Nabi SAW. Okey? Boleh? Bahkan ada satu hadis lain, Nabi SAW selepas sembahyang, dia tengok ada 2 orang tak sembahyang. Tengok kenapa tak sembahyang, Islam ke kafir ke apa kan? Kata kami dah sembahyang dah tadi. Ingatkan jemaah dah sembahyang kat masjid, kami pun sembahyang dulu. Kami datang dah sembahyang. Apa Nabi cakap SAW? Kalau berlaku begitu, datang ke masjid sembahyang juga. Okay, dan huraian ulama kita mengatakan sembahyang pertama adalah yang wajib, yang kedua tu hukum dia sunat. Walaupun imam tu sembahyang fardu, kita ni sembahyang sunat, tak ada masalah, okey je. Okay, yang tak okey ialah bila imam sembahyang kita duk lepak Facebook kat belakang. Itu tak betul. Jadi dia menggambarkan ada perpecahan di masjid tu. Okey. Okey, kat mana? Jadi ini saya bawakan contoh-contoh tadi menunjukkan huraian ulama kita kan, kalau 2 hadis ni sahih. Jadi kalau kita nak kata salah satu dhaif, senang. Salah satu hadis ini dhaif, tak ada masalah. Yang dhaif kita tolak tepi, yang sahih kita terima. Tapi kalau dua-dua dah sahih Muslim pula dua-dua sekali, dan kita tak boleh nak bezakan apa sebenarnya yang berlaku, maka kita akan dapati di kalangan ulama kita yang cuba mengumpulkan hadis itu dengan memberi dipanggil apa? Penjelasan. Okey, iaitu Nabi sembahyang dulu dekat Mekah, dan lepas tu Nabi sembahyang pula menjadi imam sekali lagi dekat Mina. Boleh, tak ada masalah. Tapi bagi Nabi, apa dia? Itu adalah sembahyang sunat. Bagi mereka sembahyang fardu zuhur. Okey. Keadaan yang kedua, sekiranya tidak boleh dikumpulkan,
Dalil terkemudian memansuhkan dalil pertama sekiranya diketahui tarikh. Itu syarat dia, kena tahu tarikh ataupun sejarah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat yang ke-50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuk وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Okey. Ayat 50 suratul Ahzab berkenaan dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kahwinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Okay, kemudian anak-anak perempuan dari saudara lelaki bapamu, maknanya sepupu lah kan, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapamu, dan seterusnya sampai kepada dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW jika Nabi nak kahwin dengan dia. Okay, sebagai pengkhususan untuk kamu. Maknanya ini semua adalah khusus untuk Nabi SAW. Maksudnya tanpa had, tanpa bilangan kat sini. Okay? Kemudian dalam suratul Ahzab ayat yang ke-52, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Tidak halal bagimu. Tadi itu menghalalkan. Okay, nak kahwin, kahwinlah. Jangan sekian-sekian kamu boleh kahwin. Okay? Ya, kemudian datang pula ayat yang lain, dah tak boleh dah. So mana satu? Boleh ke tak boleh ni? Halal ke tak halal? Okey, jawapannya ayat kedua memasukkan ayat pertama mengikut satu pendapat. Selesai. Okey, satu pandangan ulama mengatakan memang satu ketika boleh, tapi bila sampai satu tahap Allah Subhanahu Wa Taala hentikan, hadkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Okey, so ada nasikh dan mansukh. Yang nasikh yang mana? Yang memansuhkan ialah ayat yang ke-52. Yang dimansuhkan, mansukh adalah ayat yang ke-50. Okay? Dan di sini disebutkan khalisatan laka min dunil mu'minin, khas untuk engkau dan bukan untuk orang-orang yang beriman. Okay? Dan ulama kita mengatakan dalil yang khas akan ada sesuatu yang menunjukkan benda tu khas. Antaranya lafaz khas untuk kamu. Okay? Antaranya Nabi buat, sahabat tak buat. Ya, Nabi buat benda tu tapi sahabat tak buat. Contohnya apa? Contohnya, antara contohlah ialah tahnik. Tahnik. Ya, tahnik dalam bila seseorang bayi itu lahir, kan, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhannikuhum wa yubarriku alaihim. Okey? Ataupun yad'u lahum bil barakah. Nabi akan mentahnikkan mereka. Tahnik itu ialah ambil kurma, masukkan dalam mulut dia, kunyah-kunyah sikit, kemudian ambil daripada mulut Nabi SAW, masukkan ke langit-langit budak tu, letakkan di langit-langit budak tu. Okey. Kita dapati tak ada satu riwayat pun para sahabat buat yang ni. Faham tak? Maknanya kalau sahabat boleh buat, sahabat kan buatlah. Tapi bila sahabat tak buat, menunjukkan itu khas untuk Nabi SAW. Ini satu contohlah. Nak tahnik boleh, kan? Tapi bukanlah nak kena pergi pada seorang yang saleh. Kita ibaratkan, kita kiaskan orang yang saleh kepada Nabi SAW. Dulu pergi pada Nabi, bila Nabi SAW tak ada, pergilah pada Abu Bakar. Tapi sahabat tak buat. Bila Abu Bakar tak ada, Umar tak ada, Osman tak ada, pergilah pada ustaz ni, kepada ustaz ni, kepada ustaz ni. Ada tak? Tak ada lah. Abu Bakar, Umar pun orang tak buat, takkan nak pergi kat ustaz. Okay? Jadi nak tahnik, nak letakkan kurma, benda yang manis dalam mulut budak-budak, tak apa, tak ada masalah. Okay, kalau seorang bapa dan ibu nak buat untuk anak dia, tak ada masalah kan. Tapi nak mengharapkan barakah daripada air liur, siapa dia? Seorang syekh dengan seorang syekh ni, tak ada barakah pada air liur dia, barakah pada ilmu dia. Okay?
Dan ini satu masalah yang berlaku sekarang ni lah. Tengok dalam YouTube banyak orang kata dia jadi baik tu pasal barakah air liur guru dia. Allah musta'an. Okay? Nabi SAW tak pernah pun ajar kita telan air liur orang lain untuk dapat ilmu. Okay? Tapi telan air liur ni kan, tuan-tuan dan puan-puan, bukan telan air liur orang biasa. Dia orang akan cari keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi kan, untuk kalau orang Jawa tak payahlah kan, orang Jawa, orang Minang apa semua tu tak payahlah kan. Jadi keturunan Nabi, atau kecuali kalau orang Jawa, orang Minang tapi keturunan dia keturunan Nabi. Kalau Nabi air liur dia di sisi geng sufi ni tak apalah, boleh. Tapi kita mengatakan dalam dalil tak ada benda tu. Nak dapat ilmu bukan dengan telan air liur keluarga Nabi SAW, tapi nak dapat ilmu ialah dengan apa? Belajarlah. Okey. Kalau kita ambil barakah tak, bukan itu. Barakah adalah dengan mengaji. Okey. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Itu cara dia. Lagi banyak kita belajar dengan penuh keikhlasan, makin mantap ilmu kita. Okay? Jadi banyak keajaiban yang berlaku zaman sekarang ni. Ada seorang tu dia bawa anak murid, bawa anak dia untuk diberikan air liur guru-guru yang ada ni lah kan. Kata satu dunia punya air liur dekat dia kan. Saya dengar tu, ya Allah, kata sampai tahap tu jauh. Bila seseorang tu dia jauh daripada dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi, dia akan pergi kepada benda-benda ni. Okay? Macam sekarang ni Arab Saudi, saya keluar tajuk sikit ya kan. Arab Saudi dituduh sebagai menghapuskan kesan-kesan sejarah Nabi, sejarah Islam. Dan saya kata, apa masalahnya? Kan? Umar bin Al-Khattab, bila dia nampak pokok yang orang semayang bawah satu pokok ni, dia kata, ni pokok apa orang semayang ni ada? Apa kat pokok ni? Kata, ni pokok perjanjian Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah dia buat kat sini. Nabi salam dengan sahabat-sahabat baginda alaihi salatu wassalam kat pokok ni. Jadi orang pun semayang kat situ. Umar kata, cabut pokok tu. Cabut dah, bukan apa? Bukan potong. Potong pokok dia naik ke tepi kan. Dia cabut terus. Cabut, keluar. Cabut terus. Jadi dia tak boleh nak tu lagi dah. Jadi Umar radhiyallahu anhu, yang antara yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, membanteras tempat-tempat yang boleh mewujudkan apa dia? Tabarruk yang tak ada barakah. Okey, tempat yang jelas kat mana? Kat mana? Nak tawaf tu memang jelas lah. Okay, Safa Marwah memang jelas barakah doa dia dengan barakah amalan ibadatnya. Tapi tempat maulid Nabi, tempat Nabi lahir, ada barakah situ tak? Barakah pada Nabi adalah, tapi tempat dia lahir tu, perlu tak kita pergi situ, kita pegang-pegang tempat tu? Perlu tak? Tak perlu. Okay, masjid Nabi pun kita datang bukan untuk nak dia apa? Dia pegang-pegang dinding dia tu. Okay, yang kita sentuh hanyalah Hajar Aswad tu je. Itu pun kerana Nabi sentuh. Okey, kerana Nabi kucuk, tak ada kucuk, Nabi sentuh, kucuk tangan. Kalau tak pun dengan tongkat dia, kepala tongkat dia, bukan kaki tongkat tu kan. Sentuh kat situ, kucuk tongkat tu. Okey, kalau tak boleh lambai. Tapi tak ada pula ajaran nak sentuh yang lain. Okey, tiang-tiang ada tak nak kena sentuh? Kan orang kata kalau tiang tu bentuk lain sikit, tu tiang jin ke apa kan. Itu semua dia panggil khurafat. Dan orang Melayu memang suka kepada benda-benda tu. Okey, itu saya keluar tajuk sikit, masuk balik semula. Okey. Yang kedua tadi dah selesai, keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, tidak boleh nasakh. Berpindah kepada tarjih, memilih yang lebih kuat sekiranya wujud unsur-unsur tarjih. Dua dalil yang khas. Okey, ni dua dalil yang khas. Contohnya apa? Hadis Maimunah radhiyallahu anha, bahawa Nabi telah menjadi halal, bukan lagi berihram. Okey, semasa mengahwininya. Maimunah adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas dan isteri Nabi SAW. Dan hadis Ibnu Abbas, okay, bahawa Nabi masih muhrim, berihram semasa mengahwini Maimunah. Tengok 63-64 bawah tu. Musnad Ahmad. Okay, kemudian sanadnya sahih. Sahih Bukhari. Okay, memang sahih juga. So mana satu yang lebih sahih kat sini? Dua-dua hadis ni sahih. Nak ambil yang mana satu? Kita ambil hadis Maimunah. Kerana Maimunah radhiyallahu anha adalah tuan punya kisah. Dia panggil apa? Tuan punya badan lah. Tuan punya badan kan, okay? Jadi beliau lebih mengetahui. Juga kerana hadisnya dikuatkan dengan hadis Abu Rafi', kan, dia ada satu dia panggil dalam ilmu hadis
syahid, okey, maknanya hadis yang menyaksikan ataupun hadis yang membantu bahawa Nabi telah menjadi halal, bukan lagi ihram semasa mengahwini Maimunah, dan beliau telah berkata, wa kuntur rasula bainahuma, dan akulah orang tengah antara mereka berdua. Okey, so ini cara nak tarjih. Tengok saya ulang balik semula. Sekarang ni, boleh tak seseorang tu kahwin masa muhrim, masa mahram? Masa mahram pula dah. Masa muhrim iaitu masa berihram. Peninglah. Okey, masa dia berihram, ihram haji ataupun ihram umrah, boleh tak? Tak boleh. Kalau dia ihram haji khususnya, dia kahwin masa dalam ihram lagi, satu, haji dia batal, haji dia rosak. Okay? Kemudian dia kena ulang tahun depan haji tu. Okay? Jadi dalam kes ni ada dua hadis. Pertama, Nabi kahwin Maimunah radhiyallahu anha dalam keadaan Nabi masih lagi berihram. Okay? Dan hadis yang kedua, Nabi kahwin dalam keadaan Nabi halal, tahallul. Halal ni bukan halal haram tu. Halal ni maksudnya dah pun bertahallul. Okey. Dia bukan lagi ihram. Okey, macam mana yang lebih kuat? Tengok dia kena tengok dia panggil apa? Unsur-unsur yang ada kat situ. Pertama, hadis yang mengatakan Nabi tidak lagi berihram adalah hadis Maimunah sendiri radhiyallahu anha yang berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mengatakan Rasulullah masih lagi berihram, hadis siapa? Anak saudara Maimunah, Abdullah bin Abbas. Okey, Ibnu Abbas mengatakan dia masih lagi berihram. Okey. So macam mana kat sini? Kita dahulukan. Pertama kita dahulukan mana yang lebih dekat dengan peristiwa tu. Okey, mana yang lebih dia panggil apa? Menghayati, bukan? Menyelami peristiwa tu. Maknanya menghadapi peristiwa tu. Siapa yang menghadapi peristiwa perkahwinan tu? Siapa? Maimunah, dan bukannya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas agak jauh sikit. Okey. Dengan itu adalah unsur tarjih yang pertama. Unsur tarjih yang kedua ialah ada hadis lain ke orang tengah yang mengatakan Nabi adalah dalam keadaan itu telah pun bertahallul, bukan lagi muhrim. Okay, so ada dua orang juga yang menghadapi peristiwa itulah, iaitu yang menjadikan orang perantaraan antara Rasulullah dengan Maimunah. Okey. Dan benda ni kesilapan berlaku. Hadis ni ataupun peristiwa ni menunjukkan kesilapan boleh saja berlaku walaupun daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So secara umumnya sahabat Nabi, ahli sunnah wal jamaah, mereka berkepercayaan bahawa para sahabat adalah udul. Dalam periwayatan hadis, para sahabat tidak akan menipu. Tapi yang boleh berlaku ialah mungkin kesilapan dari sudut mungkin hafalan ke apa, sikit-sikit tu benda-benda biasa. Okay, mungkin dia ceritakan benda yang dulu, ada sahabat lain ceritakan benda yang baru, kan? Ya. Yeah. Baik. Kemudian situasi yang keempat, sekiranya tidak wujud unsur-unsur tarjih, memilih yang lebih kuat, hendaklah ditangguhkan tawakuf. Dan dia, Syekh Ibn Utsaimin juga mengatakan setakat ni tak ada dalil ataupun tak ada contoh yang sesuai untuk keadaan yang keempat ni. Okey. So kita dah selesai dua apa dia? Dua apa tadi? Dua bahagian. Setiap satu bahagian ada 4 keadaan. Okay, jangan campurkan benda tu kan. Dia bahagian keadaan kena asing-asing sikit lah kan. Okay. Dun dengan apa dia panggil tu? Parlimen jangan bagi campur pula tu kan. Parlimen, dun. Okay. Okay. Kemudian yang ketiga, percanggahan antara dalil am dan khas. Satu dalil umum, satu dalil khusus. Nampak macam bercanggah. Okey. Contohnya, fima saqatis sama'ul usyur. Bagi tanaman yang hidup dengan hujan, zakatnya 1/10. Okey, kita tanam pokok, kita tanam apa-apa pun. Okey, kita tak jiros pun pokok tu. Tapi dengan hujan pokok tu membesar, dapat hasil. Berapa zakat dia? 1/10. Katalah masa kita kumpulkan buah-buahan itu, okey, 1/10 daripada buah-buahan itu dizakatkan. Okey. Yang kedua, laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah. Tanaman yang kurang dari 5 wasaq tidak perlu dizakatkan. Okey. Wasaq ialah, tengok kat bawah tu, wasaq bersamaan dengan 60 sa'. Sa' ini ialah gantang, 60 gantang. Okey. Satu gantang. Satu sa' berapa cupak? Mud. 4 cupak, 1 gantang.
Okey, jadi kalau 60 gantang berapa cupak? Kali lah kan. Okay. Saya tak boleh nak lambat nak kali, tapi tuan-tuan lain kali sendirilah. 5 wasak bersamaan dengan 300 sa'. Okey, iaitu lebih kurang 612 kilogram gandum. Jadi kalau kurang daripada 612 kilogram gandum, tak perlu bagi sedekah, iaitu tak perlu bagi zakat. Okay, zakat ni ada perkataan lain untuk zakat ialah sedekah. So jangan kita faham sedekah tu ialah yang sunat sahaja. Sedekah boleh juga dimaksudkan dengan zakat. So kat sini maksudnya ialah zakat. Di sini dalil pertama dikhususkan dengan dalil kedua, di mana tidak diwajibkan zakat pada hasil tanaman yang tidak mencukupi 5 wasak. Faham tak sekarang ni? Macam mana? Okay? Maknanya dalil yang umum mengatakan kena ada zakat. Dalil yang khusus mengatakan tak perlu bagi zakat. Kita nak buat apa? Dalil yang umum kita amalkan mengikut dalil yang khusus, iaitu selagi mana tak sampai 5 wasak 612 kilogram, tak perlu bagi zakat. Lebih daripada itu, bagi zakat. Okey, selesai. Ya, Dia sebenarnya tak bercanggah kat sini, tapi nampak macam bercanggah. Bila satu umum, satu khusus, tak bercanggah lah. Dia khusus tu menjelaskan yang umum, mengkhususkan yang umum. Okey. Yang keempat, percanggahan antara dua nas. Okey, ini bahagian yang keempat lah. Dua nas di mana setiap satu lebih umum dari satu sudut dan lebih khusus dari satu sudut yang lain. Ni apa maksudnya ni? Okey, satu dalil tu tengok satu sudut dia umum, tengok sudut yang lain dia khusus. Okey, tengok contoh nanti tahulah insya-Allah. Okey, dia ada bahagian ini ada 3 keadaan. Pertama, sekiranya ada dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu dari 2 dalil itu dengan yang satu lagi, hendaklah ia dikhususkan. Memang penting nak faham, tapi tak apa, baca dulu kan. Baqarah 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10. Orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isterinya, para isteri itu hendaklah menangguh diri, beriddah. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tengok ayat yang kedua. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Okey, maknanya kalau masa suami itu meninggal baru 1 bulan, berapa iddahnya? Anggaran lebih kurang 8 bulan lagi. Okey. Baca kat sini. Ayat pertama khas pada balu yang kematian suami dan umum pada wanita mengandung dan lain-lain. Ayat kedua khas bagi wanita mengandung dan umum pada balu yang kematian suami dan lain-lain. Apa dia cakap ni? Kan? Tak apa, baca lagi. Mana saya uraikan. Akan tetapi terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman ayat pertama dengan ayat kedua, iaitu hadis di mana Subai'ah al-Aslamiyah telah bersalin selepas beberapa hari kematian suaminya, lalu Nabi mengizinkannya untuk berkahwin. Dengan ini iddah bagi wanita hamil ialah sehingga bersalin, sama ada wanita kematian suami atau lain-lain. Angguk faham kan? Kau tak faham tu? Kan? Faham dah? Betul? Kalau faham saya tak boleh bangun lah kan? Ya, tak apa. Nampak macam ada yang tak faham kan? Saya cuba huraikan. Ada berapa keadaan kat sini? Ada 2 keadaan. Satu, suami mati kan? Suami mati. Kemudian apa dia? Iddah isterinya berapa? Empat bulan 10 hari. Betul? Okey, yang kedua ialah hamil. Okey, so iddah dia berapa? Sehingga lahir. Betul, boleh kita letak lahir lah. Okey. Siapa masalah yang ada kat sini? Masalah yang ada ialah
hadis ataupun ayat yang pertama ni menceritakan tentang isteri yang kematian suami. Isteri yang kematian suami. Yang ni pula menceritakan tentang apa dia? Isteri yang hamil. Isteri yang hamil. Okey. Jadi ini khusus, okey, khusus ni, khusus kat sini. Ini juga khusus. Khusus untuk orang yang hamil. Okey. Umum untuk yang ni. Faham tak? Okey, yang ni pula khusus untuk orang macam nak tulis kematian suami. Fahamlah kan? Isteri yang kematian suami, tapi adalah umum untuk yang hamil. Boleh? Itu di situasi dia lah. Okay, dari satu sudut dia khusus, dari sudut yang lain dia juga adalah umum. Okey. Kemudian kita nak buat apa kalau dalam keadaannya adalah begini? Kita nak buat apa? Kita nak guna khusus, dalil khusus yang mana? Faham sekarang ni ada yang tak faham tak? Okay. Kita ulang balik semula. Orang yang kematian suami, okay, dia kena dalil khusus jelas pada dia, cerita pada dia bahawa iddah dia 4 bulan 10 hari. Okey. Dan berkenaan dengan orang hamil pula ada satu yang dalil yang khas. Dalil khusus, dalil yang khas mengatakan dia punya apa? Dia punya iddah dia ialah sampai lahir. Okey. Tak nombor 1 tak nombor 2 boleh tak? Okey, senang sikitlah. Okey, ini 1. Okey, ini 2. Dalil nombor 1 merangkumi juga dalil nombor 2. Sebagaimana dalil nombor 2 merangkumi dalil nombor 1. Okey, sekarang ni, okey, tengok. Wanita yang hamil, suami dia ada lagi. Tiba-tiba suami dia meninggal. Suami dia meninggal. Dia nak ikut yang mana satu? Satu ke 2? Satu ke 2? 2, okey. Sekarang ni ambil nombor okey. Sekarang ni okey, dia hamil, suami dia meninggal dunia. Dia hamil dia hamil berapa? Dia hamil 1 bulan lah, 1 bulan. Okey. Adakah dia nak tunggu lahir ke ataupun dia nak kalau tunggu lahir so berapa bulan? 8 bulan. Okey, bukannya 4 bulan 10 hari. Okey, satu peristiwa lagi, satu kes lagi ialah dia dah 9 bulan. Okey, 9 bulan. Dia nak tunggu yang ni ke atau nak tunggu yang ni? Lahir juga. So berapa lama dia nak kena tunggu? Sebulan. Lahir. Yalah, maknanya anggaran. Kalau penuh lah kan, maknanya sebulan lah. Sebulan. Okey. Apakah yang menyebabkan kena buat macam ni? Kenapa tak ambil yang tu? Ini persoalan dia. Okey, maknanya dia dari satu sudut dia umum, satu sudut dia khusus. Dia macam ada percampuran sedikit. Tengok kat sini. Akan tetapi terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman ayat pertama dengan ayat kedua, iaitu hadis di mana so bila ada hadis luar, dalam kes ni ada hadis luar yang menceritakan tentang situasi ini, situasi yang sini ni, yang apa dia 19 ni. Subayyah al-Islamiyah, dia tengah mengandung. Lepas tu ada suami dia meninggal. Lepas tu ada seorang datang nak kahwin dengan dia. Dia tengok kawan tu, dia tak apa nak lah, dia tak nak kawan tu. Jadi kawan tu keluarkan kenyataan. Apa statement kawan tu? Okey. Kau hanya boleh berkahwin bila? Dengan ajal ataupun dengan iddah yang lebih jauh. Okey, faham tak? Dia tu dah dekat nak bersalin dah. Tapi suami tu, lelaki ni sebabkan dia tak boleh nak kahwin dengan perempuan ni, dia kata dia keluarkan satu statement. Statement ni apa? Okey. Kalau kau nak kahwin pun lama lagi. Bukan lepas kau bersalin ni, iaitu lepas 4 bulan 10 hari. Okey. Jadi bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi mengatakan tidak. Bila dia bersalinnya selesai, dia boleh berkahwin kalau dia nak. Okey. Di sini maknanya ada hadis yang bila berlaku begini, artinya kita kena cari satu hadis yang menentukan. Okey, yang menentukan kita ikut yang mana satu.
Dan dalam keadaan ni selesai. Yang lebih khusus ialah yang sini. Walaupun dia ada sifat yang dalil nombor 2 ni, dia khusus untuk orang hamil, merangkumi orang yang kematian suami. Seolah-olah kita faham kalau dia nombor 1, tak apalah dia ikut yang ni. Maknanya kalau dia di bulan yang pertama suami dia meninggal, kan, dia ikutlah yang ni, pasal lebih panjang lagi. Kita mungkin boleh faham juga kalau dia mati, suami dia mati pada kandungan dia berumur 8 bulan, 9 8 bulan kan. 8 bulan, maka dia hanya perlu tunggu 1. Tak, dia kena tambah. Kita mungkin faham macam tu, untuk nak lebih berjaga-jaga kan. Tapi bila ada hadis yang mengatakan tak, hamil, dia seolah-olah dikhususkan daripada yang tu. Ini adalah untuk orang yang kematian suami, dia tak hamil. Yang ini pula adalah untuk yang hamil, kematian suami ke, kehidupan suami ke, kan. Tak ada masalah, dia tunggu lahir. Okay, maknanya suami dia hidup tapi ceraikan dia, contohnya. Okay, dia tak kematian suami, okay, dia ceraikan. Dia tak kisah, yang penting tengok dia hamil ke tidak. Kalau dia hamil, tunggu lahir. Esok dia lahir, contohnya hari ni suami dia ceraikan dia, tiba-tiba esok dia bersalin. Okay, lusa ada orang nak meminang dia, kahwin lah. Tapi dia ada tempoh 40 hari lah untuk lihat. Okay. Selesai yang tu. Itu keadaan pertama bagi bahagian yang keempat tu. Keadaan yang kedua pula, sekiranya tiada dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu daripada 2 dalil itu dengan yang satu lagi, hendaklah berpindah kepada tarjih. Nampak tak? Tak ada dalil luar yang nak menunjukkan kita nak pilih mana satu. So kita kena cari unsur-unsur tarjih. Okey. Contohnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Sekiranya seorang daripada kamu masuk masjid, maka janganlah dia duduk kecuali selepas solat 2 rakaat. Ini maknanya menunjukkan semayang 2 rakaat untuk masuk masjid mesti dibuat. Khilaf lah sama ada wajib tak wajib kan. Tak apalah, yang penting jangan duduk kecuali lepas solat 2 rakaat. Ada hadis lain, la salata ba'da subhi hatta tartafi' asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syams. Tiada solat selepas solat subuh sehinggalah terbitnya matahari. Selepas solat subuh yang fardu, boleh tak kita nak sembahyang sunat? Rajin, jadi rajin hari tu kan, nak sembahyang sunat nak lebih sikit. Tak boleh, itu bukan waktu sembahyang sunat. Sembahyang sunat sebelum tu kan. Sebelum tu rajin tidur kan. Lepas tu dia rajin kata tak ada, nak tidur tak boleh lah, nak buat apa? Nak sembahyang subuh, nak sembahyang sunat. Boleh tak? Tak boleh. Okey. Dan tiada solat selepas solat asar sehinggalah terbenamnya matahari. Okey, hadis ni jelas menunjukkan tak dibenarkan. Jadi hadis pertama khas bagi solat tahiyatul masjid dan umum pada waktu solat. Dia khas untuk solat masuk masjid, tapi umum dari sudut waktu. Hadis kedua pula khas pada waktu solat dan umum, merangkumi tahiyatul masjid dan lain-lain. Boleh nak tulis lagi ke tak ya? Boleh faham tak benda tu? Boleh bayang ke tak boleh? Kalau tak boleh saya lukislah, saya tulislah. Kalau tak boleh bayang, tak payah nak apa habiskan dakwah ni kan. Tulis juga tak apa. Tolong padam ni. Mana ni? Okey, jazakallahu khairan. 2 rakaat masuk masjid. Apa satu lagi ni? Larang solat lepas solat subuh dan asar. Lepas solat subuh dan asar. Betul? Ini khas untuk apa? Ini khas untuk apa? Tak macam ni lah, senang. Kita ubah sikit jadual tu kan. Dia ini khas untuk masuk masjid. Okey, ini khas untuk waktu larangan solat. Cantik tulisan. Okey. Yang ni apa pula? Umum untuk waktu. Tak kira lah waktu apa pun. Yang ni pula ni apa? Umum untuk apa?
Larang kat atas ni lah. Larangan kat sini. Dia khusus. Umum untuk pusing kepala sikit boleh tak? Apa dia? Jenis solat lah. Jenis solat, maknanya ini satu jenis solat. Solat kerana masuk masjid. Adakah solat ini termasuk di sini? Ya. Kan larangan, okey, larangan ini, larangan untuk solat ini adalah berkenaan dengan waktu. Dua waktu ni tak ada solat. Adakah merangkumi semua jenis solat? Jawapan dia ya. Betul tak? Termasuklah solat masuk masjid. Betul? Betul. Yang ini pula 2 rakaat masuk masjid, khusus untuk masuk masjid. Bila masuk masjid kena solat. Tapi umum. Dia tak cerita pula ada tak waktu yang tak dibenarkan. Tak. Umum merangkumi waktu-waktu, termasuk waktu yang ini. So dia nampak macam ni nampak tak dia punya apa lah? Dia punya inilah sedikit ada satu bahagian tu macam bercanggah sikit. Satu bahagian. Boleh faham? Nampak dia nampak macam satu sudut kena ikut cakap mak, satu sudut kena cakap bapak, mana satu ni? Betul tak? Dari satu sudut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki menjaga perempuan. Dari sudut yang lain kena dengar cakap mak dulu 3 kali baru bapak. Tiba-tiba mak dengan bapak panggil. Nak buat apa? Nak buat apa? Nanti pula dia confuse, tutup telinga. Kan? Dia confuse, mana saya nak jawab bapak, salah mak pun kena ikut bapak. Kan nak jawab mak, nanti bapak marah. Dah dia confuse kan. Macam itulah lebih kurang kat sini. Okey. Ni hadis yang pertama tadi untuk masuk masjid kena sembahyang 2 rakaat. Tapi umum, dia merangkumi umum waktu mana-mana pun buat gitu. Yang hadis yang kedua ni pula tak boleh sembahyang selepas subuh dan selepas asar. Maknanya khusus pada waktu. Ada 2 waktu tak boleh. Dan merangkumi pula yang tadi tu. Okey, benda yang disuruh tadi tak boleh pula waktu ni. So macam mana apa yang kita perlu buat sekarang ni? Okey, tengok lepas hadis tu dia tulis. Hadis pertama khas pada solat tahiyatul masjid dan umum pada waktu solat. Manakala hadis kedua khas pada waktu solat, okey, dan umum pada solat tahiyatul masjid dan lain-lain. Jenis solat lah kan. Okey. Akan tetapi tengok, yang rajihnya, yang lebih kuat ialah mengkhususkan keumuman dalil kedua dengan dalil pertama. Ni, dalil kedua yang bawah ni. Tak nombor lah senang. Kan? Ni 1, 2, 3, 4. Okey. Mengkhususkan, dia kata apa? Mana tadi? Mengkhususkan keumuman dalil kedua. Keumuman dalil kedua adalah nombor 4 tu. Nombor 4 tu keumuman dalil yang kedua. Okey. Dikhususkan dengan dalil pertama. Okey, dikhususkan dengan nombor 1. Okey. Jadi dibenarkan solat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang dilarang melakukan sebarang solat, sebarang jenis solat. Okey. Kami menterjihkan demikian. Ini Syekh Ibn Utsaimin cakap, bukan kami tu Dr. Fadlan ke apa, tak, bukan. Syekh Ibn Utsaimin dia kata kami menterjihkan demikian kerana pengkhususan keumuman dalil kedua ini telah berlaku pada solat lain, iaitu pada mengqada solat fardu dan mengulangi solat jamaah. Dengan ini keumumannya telah menjadi lemah. Apa pula cerita ni? Ada perbincangan dalam usul fiqh. Umum ni umum ni. Okey. Kuat atau lemah. Okey. Kalau dia kuat, susah kita nak kacau dia. Tapi kalau dia dah lemah, senang kita nak kacau dia. Macam antibody kita kan. Kalau kuat, kita duduk dengan orang yang sakit pun kita tak ada masalah. Tapi kalau kita pun pernah dulu apa? Pernah ada doktor tanya saya kan, dia kata, ada tak dalam keluarga orang yang semput? Saya kata tak ada, tak pernah ni kan. Lepas tu baru saya tengok, adalah saya sendiri kan. Masa kecil dia saya semput, tapi saya tak semput lah kan. Jadi kita lupa benda tu kan. Okey, tengok ya. Kalau umum tu masih kuat, susah nak diganggu. Tapi kalau keumuman yang ada pada dalil itu dah lemah, okey, dia telah dikhususkan oleh dalil lain, maka dia tak berada pada tahap 100% lagi dah. Dia berada mungkin pada tahap 80%.
So bila keumuman tu dah turun darjat dia, turun ke kekuatan dia, kat situ bila berlaku percanggahan macam ni, yang lemah itulah kita suruh diikut yang lebih kuat. Yang lebih kuat kat sini adalah nombor 1. Okey, tengok sini. Kami mentarjihkan demikian. Maknanya 4 kena ikut 1. 4 ni umum, dikhususkan dengan 1 yang khusus. Umum dikhususkan dengan U, dikhususkan dengan K. Okey, kan? Keumuman semua solat tak boleh sembahyang pada waktu ni dikhususkan, dikecualikan apa? Solat masuk masjid. Okey, cukup berhenti dulu. Kerana apa? Pengkhususan keumuman dalil kedua ini telah berlaku pada solat lain, iaitu pada mengqada solat fardu. Okey, macam ni. Katalah ada seorang ni, kan, dia nak waktu subuh dengan asar. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang tertidur, cari apa? Macam pelik kan? Siapa yang tertidur ataupun yang terlupa solat, hendaklah dia solat apabila dia teringat ataupun dia terjaga, betul tak? Katalah dia tertidur, bangun-bangun dah pukul apa? Pukul 7. 7 masih waktu lagi ya? Sekarang masih lagi ya? Ada tak kalau nak keluar waktu? 7.30. Okey. Bila bolehlah gitu. Kalau dah keluar waktu dia, boleh tak dia solat kat situ? Jawapan dia boleh, kerana dalil tu mengatakan apa? Mengatakan boleh dia qada. Dia qada, tapi sebenarnya itu khilaf lain lah. Adakah dia masih qada ataupun dia masih lagi ada, itu cerita lain lah. Tapi Nabi kata siapa yang tertinggal, maka dia buat waktu ni. Okay, maknanya orang semua dah habis dah sembahyang waktu subuh yang orang sembahyang tu, dia datang tu, dia nak qadakan balik semula satu solat yang dia tertinggal. Boleh ke tak boleh? Boleh. Bahkan ada hadis yang mengatakan siapa yang tertinggal sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang fardu sebelum sembahyang fardu subuh, kan, dia boleh sembahyang yang sunat tu lepas ni. Okey. Jadi kat sini mengata tak boleh, tapi ada hadis mengatakan boleh. Nabi buat, sahabat pun buat. Jadi nampak tak, dia punya keumuman, jadi semua jenis solat ni dah terkurang dah. Asalnya 100% tak boleh, tapi dah tolak berapa peratus, agaknya letaklah tolak berapa peratus, 5% untuk solat qada 2 rakaat 2 rakaat sunat qabliyah. Boleh baca tu alhamdulillah lah ya, tapi saya tulis lah kan. Sunat qabliyah. Nampak tak? Okey, ataupun qada sesuatu solat. Jadi bila sini dah kurang, berlaku pertembungan, dah tak kuat dah yang ni. Keumuman ni dah tak kuat. Jadi bila sudut dalil, sudut keumuman pada sesuatu dalil, bila dia tak kuat, dia kena ikut sudut khusus yang lebih kuat. Dengan itu, bila masuk masjid, 2 waktu ni, okey, mengikut setengah ulama, apa dia? Boleh sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebagian ulama kata tak boleh. Okey, kalau dalam mazhab Syafi'i pun dia kata solat yang ada sebab. Solat yang ada sebab. Itu tak masuk solat sebab ni. Macam masuk masjid tu ada sebab tu. Apa lagi? Solat ada sebab macam ambil wuduk ke? Dah ambil wuduk, kita nak sembahyang 2 rakaat wuduk kan? Ada sebab tu. Bukan yang tak ada sebab tau. Maknanya kita dah ambil sembahyang lama dah, daripada subuh lagi, kekal lagi sembahyang tu sampai ke asar. Tiba-tiba lepas asar tu rasa macam nak buat apa? Sembahyang apa? Sembahyang mutlak, solat sunat mutlak. Yang mana yang tak ada sebab apa-apa. Itu tak boleh. Tapi kalau ada sebab, mengikut mazhab Syafi'i boleh. Dan mengikut Syekh kat sini, dia mazhab dia lebih kepada mazhab Hanbali pun mengatakan tak ada masalah, kerana keumuman tu dah kurang. Saya harap fahamlah kot bahagian ni. Okey, yang terakhir sekali 4.3, maknanya bahagian yang keempat, keadaan yang ketiga. Okey, sekiranya tiada dalil atau pentarjih untuk mengkhususkan keumuman salah satu dari 2 dalil tersebut, wajiblah beramal dengan kedua-duanya apabila tiada pertembungan, dan wajib ditangguh tawakuf apabila wujud pertembungan. Okay, walaupun begitu, sebenarnya tidak akan wujud pertembungan antara nas-nas sehingga ianya tidak dapat dileraikan dengan jamak, iaitu integrasi, dikumpulkan, nasakh, pemansuhan,
ataupun tarjih, memilih yang lebih kuat. Ini kerana nas-nas tidak akan bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bercanggah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menerangkan dan menyampaikan agama dengan sempurna. Akan tetapi percanggahan itu mungkin berlaku menurut kacamata mujtahid disebabkan kelemahan ilmunya. Jadi kalau kita rasa ada satu hadis ni saya tak pasti, tengok apa ulama cakap. Mereka akan meleraikan percanggahan zahir, secara zahir yang kita nampak. Pada dia bukan percanggahan pun, pada kita ni masih lagi percanggahan. Okey? Maknanya kalau kata masjid setengah jam lagi nak masuk waktu maghrib, bolehlah kita solat tahiyatul masjid kan? Boleh, insya-Allah. Okey. Benda ni saya nak cerita masih lagi khilaf. Ada yang kata tak boleh, kena berdiri sampai masuk waktu maghrib. Berdiri. Ada yang kata gitu. Tapi ada yang mengatakan boleh melalui perbincangan beginilah. Okey. Jadi dalam kes ni tak ada masalah insya-Allah. Dalam masalah khilaf, kalau kita ambil salah satu pandangan tu, kita tak perlulah sampai nak berkeras dengan pandangan yang satu lagi. Okey. Imam Malik rahimahullah mengatakan masuk masuk masjid, siapa yang nak duduk masuk masjid, dia tak wajib pun untuk sembahyang 2 rakaat, sunat je. Jadi kalau tak buat pun tak berdosa kan, kalau buat dapat pahala. Jadi dia pun masuk masjid. Kemudian ada orang tegur dia nak duduk, ada orang tegur dia, ittaqillah, irka' raka'atain. Taqwalah kamu kepada Allah. Sembahyanglah 2 rakaat, semua duduk. Jadi Imam Malik tengok dia, Imam Malik sembahyang. Allahu akbar, sembahyang 2 rakaat. Mazhab dia apa tadi? Mazhab dia ialah tak perlu ataupun tak wajib sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid kan. Jadi anak murid semua tengok, dia semua duduk, orang tegur, dia pergi sembahyang. Maknanya macam dah ubah mazhab kan. Jadi orang tanya, wahai imam, adakah imam dah tukar mazhab ke macam mana kan? Dalam masalah ni lah dia kata, tidak, aku tak tukar mazhab. Masih lagi pada saya, hukum dia adalah sunat. Nak kata wajib tu tak ada dalil yang kukuh lagi, masih sunat. Tapi saya teringatkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila disebut kepada mereka rukuklah, mereka tak nak rukuk. Sifat siapa? Sifat orang munafik. Saya teringat yang tu, saya pun sembahyang. Walaupun pada saya sunat je, tapi saya buat juga. Tak wajib pun, pada dia mungkin wajib. Okey. Jadi kita dalam benda-benda gini kita jangan terlalu keras sangat dalam masalah yang ada khilaf. Boleh Imam Syafi'i sendiri pun bila pergi ke mana tempat berdekatan dengan kubur Imam Abu Hanifah, bukan pergi kubur tu, kat masjid dekat dengan tu, dia sembahyang subuh tak baca doa kunut. Jadi bila ditanya adakah telah tukar mazhab, dia kata tak tukar mazhab, tapi menghormati. Okey, menghormati siapa? Imam di tempat ni, iaitu satu ketika dahulu Al-Imam Abu Hanifah. Lama dah kan, Imam Abu Hanifah meninggal pun lama dah, tak masa dia lahir. Tapi menghormati, mana kita kadang-kadang kita kena hormat lah gitu. Imam tu tak baca bismillah, jangan bertegur subhanallah kan. Jangan buat macam tu kan. Kawan tu kata, apa aku salah. Pada dia tak ada masalah, pada kita salah. Jadi kita tegur yang tu jadi kocak kacil lah sikit. Okey. Dia haram kita boleh je solat yang sunat yang selepas asar ni. Ada dalil yang mengatakan jangan larang sesiapa pun yang masuk ke tempat ini, masjid ni kan, untuk solat mana-mana waktu pun. Okay? Tapi mafhum hadis tu bukan seperti yang ada khilaf lah. Ada yang mengatakan mafhum dia ialah nak solat dia tak ada waktu yang melarang. Okay. Ada mafhum yang satu lagi mengikut kepada kenapa Nabi sebutkan benda tu. Nabi sebutkan kerana apa? Kerana Quraisy dulu dia ikut suka dia. Dia nak larang orang masuk, dia larang. Dia nak benarkan, dia benarkan. Okey. Jadi Nabi mengatakan la tamna'u, kan? Jangan larang sesiapa yang masuk. Gitulah maksud hadis tu. Lafaz saya tak ingat sangat. Siapa yang masuk untuk tawaf, untuk sembahyang pada bila-bila masa. So dia lebih kepada melarang orang masuk masjid, bukannya boleh sembahyang ataupun tak boleh sembahyang. Walaupun begitu ada pandangan yang mengatakan boleh. Tapi saya rasa yang lebih tepat ialah yang ni lah. Iaitu lepas zuhur, lepas subuh dengan lepas asar ni bukan waktu untuk kita solat, kecuali solat-solat yang tertentu, qada dan sebagainya.
Lepas asar, Nabi SAW sendiri pun ada satu ketika ada orang datang dan Rasulullah SAW sibuk melayan tetamu, tak sembahyang 2 rakaat sebelum asar kan. Jadi Nabi qada kan. Lepas solat zuhur ke? Tak pastilah, tapi yang sebelum asar tu kan. Jadi dia qadakan lepas asar. Jadi itu yang mengurangkan kekuatan tahap umum pada hadis ni. Okey. Masalah fiqh sebenarnya satu masalah yang sepatutnya menyebabkan kita lebih lebih berkasih sayang. Bukannya lebih bergaduh lagi. Tak. Pasal kita tahu benda ni tak ada masalah. Macam makan. Kalau kita pergi satu restoran dengan katalah sama ada kawan-kawan kita ke, boleh tak kita kata hari ni makan nasi goreng ikan masin, semua nasi goreng ikan masin. Siapa tak makan ini bukan geng aku. Boleh tak? Tak boleh cakap macam tu. Kan dia datang itu dia teringat. Dia teringat nak makan rojak ke, ikut makan. Kan yang seorang ni pula nak makan taufu fa. Itu yang taufu. Mana tu kan yang taufu kan. Satu lagi seorang lagi pula nak makan chicken chop. Takkan kita nak suruh tak kali ni kena ikut satu mazhab. Tak ada. Kan dia lebih kurang gitu. Dia maknanya kepelbagaian tu sepatutnya menimbulkan keserasian. Itu je. Sebab tu Nabi SAW khusus dalam masalah rumah tangga, Nabi kata la yafruk mu'minun mu'minah. Jangan ada suami yang benci pada isteri. Orang dengar apa maksud dia. Rasulullah sebutkan lagi, idza iradiya min insakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Sekiranya dia redha, sekiranya dia marah ataupun dia benci satu akhlak, dia akan suka akhlak yang lain, perangai yang lain. Faham tak? Jadi maksudnya apa? Maksudnya satu, kan? Perkahwinan ni adalah alam realiti, bukannya alam fantasi. Betul tak? Nak kahwin realiti, maknanya banyak yang tak baiknya lah. Sebagai manusia kita akan jumpa banyak yang tak baik pada seorang tu, sebagai isteri kita ataupun sebagai suami kita. Itu satu hal. Yang kedua, kalau jumpa yang tak baik, kerja nak cerai lepas tu nak kahwin lain, sama juga. Yang nombor 2 tu pun akan jumpa yang tak baik. Yang cerai tu kahwin yang lain, sampai ke sudah. Jadi paling baik adalah kita, kalau tak suka satu benda, kita akan suka yang satu lagi. Dia masak dia mungkin tak bagus, tapi suara dia lega lah hati kita, kan? Okay. Ataupun suara dia sakit telinga, tapi bila masak sedap pula. Contoh, ataupun satu lagi, sudahlah suara tak sedap, masak tak sedap, tapi duit kita dia jaga, kan? Balik-balik kita macam tak ada duit. Akhir bulan tu, abang ni 10,000 yang dicuri, kan? Dalam kurungan dicuri. Mana dapat ni? Dalam dompet abang. Ya ke? Kenapa tak perasan dah? Itulah dia, kan? Dia ambil sikit-sikit, kan? Dia simpan untuk kita. Kerana dia tahu kalau dia tak simpan, habis semua, kan? Dia tak? Dia simpan sikit-sikit. Taklah 10,000, mungkin dalam 5,000 ke 2,000 ke. Okey lah, kan? Bagus lah, kan? Pernah berlaku tak? Kan? Ada berlaku? Mungkin lah, kan? Okay? So dia macam-macam. Maknanya kelebihan dia tu, itu yang bila Nabi sebut berkenaan dengan suami isteri tadi, kita jangan tengok kat situ je, kita tengok juga luaskan benda tu. Kefahaman tu kita luaskan. Okay, sebab tu Muawiyah radhiyallahu anhu ardah, bila ditanya tentang rahsia kejayaan dia, menjadi governor, kan, menteri besar di zaman Abu Bakar, Omar dan juga Osman. Selepas itu di zaman Ali, sehingga berlaku pertelagahan, kemudian dia menjadi khalifah. Apa rahsia dia? Dia kata, antara saya dengan orang ramai ada satu tali. Paling tali tu pegang. Kalau orang tarik, saya kendurkan. Kalau orang kendur, saya tarik. Jadi tali tu hubungan sentiasa baik je. Okay? Kalau isteri menyinga kita, apa? Kita apa? Kita jangan gaduh dengan dia. Kita tak apa, okey, kan? Tak ada masalah, buat air untuk dia, kan? Okay, tapi kalau dia masa dia baik, buat ni kita suruh lah, kan? Dia pergi buat ni, teh ni apa? Sikit sangat gula, dia tambah gula lagi, dia pergi bangun, kan? Tapi masa dia tengah bising, kita buat untuk dia. Itu cara dia lah, kan? So, begitu juga dengan orang ramai, pemimpin dengan rakyat. Kalau dia tahu cara nak dapat tangani krisis yang ada, selesai, tak ada masalah. Okay? Dan saya nak cerita sikit last sekali kat sini. Dah 45 kita habis. Okay. Di Arab Saudi lah, kan? Di Arab Saudi,
Setiap governor tu dia ada satu hari dalam seminggu kalau tak silap saya untuk berjumpa dengan rakyat. Saya dah cerita sini kot, saya tak tahulah. Dah. Okay. Jadi masa tu siapa-siapa nak pergi. Jadi bila ada keterbukaan tu mudah, senang. Kita pun tak ada rasa orang kata tension. Nak cakap apa cakap lah, nak minta apa tolong minta lah. Dia boleh bantu, dia bantulah. Okay. Kadang-kadang dia bantu tapi bila pergi nak bagi office tak bantu pula. Cerita lain itu kan. Tapi maknanya bahagian amir, bahagian governor tu dah selesai. Ya, begitu juga saya rasa dekat negara kita ada kadang-kadang pertemuan dengan pemerintah-pemerintah. Masa tu lah pergi cakap kat dia. Cakap yang tak puas hati apa semua ataupun nak minta tolong, cakap masa tu lah. Kan jangan cakap dekat Facebook. Kan? Kat depan dia senyap, bagus, tak ada masalah, tak sedih, okey je. Dalam Facebook, apalah tadi macam-macam. Jangan buat gitu, okey. Itu cara dia lah antara pemerintah dengan pihak yang diperintah. Start daripada atas dengan sampai ke bawah. Kalau dalam keluarga kita pun kalau ada dia panggil anak-anak kita kan, cara dia memang ada setengah-setengah tempat kita bagi apa? Bagi perintah. Tapi setengah-setengah tempat kita tak bagi perintah, kita dengar pula masalah dia apa. Cuba nak selesaikan. Tak boleh selesaikan, kita cuba huraikan pada dia. Allah kata apa, ni kata apa. Kenapa dia boleh, kenapa saya tak boleh? PlayStation apa kan. Kenapa dia boleh dapat kawan saya, kenapa saya tak boleh dapat? Kenapa sepupu saya boleh, kenapa saya tak boleh? Kita lah dia boleh kerana sekian-sekian. Kita tak boleh kerana begini. Ada huraian tu paling kurang dia tak puas hati pun dia fikir jugalah. Esok mungkin dia datang kata tak apalah, okey dah juga, tak ada pun, bagus juga. Okay? Tapi kalau kita tak nak, don't speak, quiet kan, tak dengar, ikut cakap ayah budak tu akan memberontak akhirnya. Okay? Dan kita kena ingat kita adalah dia panggil apa, keturunan hang tuah ataupun hang jebat, antara dua tu lah. Kalau hang tuah okey sikit, kalau hang jebat nanti kalau kita tak jaga dia akan memberontak. Okay, saya sebut ni dalam skala yang besar lah, sama ada pemerintah yang besar sekali ataupun pemerintah yang kecil dalam rumah dia. Okay? Termasuklah suami ataupun isteri itu sendiri. Ada soalan lain? Tak ada? Okay. Siapa tanya soalan tadi? Siapa tanya soalan? Tak, yang tanya soalan siapa? Akak ada satu hadiah kat sini ya. Okay. WhatsApp itu hasil tuaian serentak atau berkala. Contohnya tanaman pisang. Bagaimana untuk dizakatkan? Sama. Maknanya kita dia dalam ilmu masalah zakat ni dia fleksibel. Okay, zakat fleksibel. Maknanya dia bukannya nak kena kira sampai berapa lah? 100 tadi berapa? 700 kilo perpuluhan 256. Tak payah 256 tu. 7 kilo lah. Okey, dan kita anggarkan. Anggaran tu maksudnya kadang-kadang kalau dah biasa dapat 700 lah kita kira. Kalau terlebih sikit, kurang sikit tu tak ada masalah. Okey, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istajala zakata Ja'far. Okey, sanatin ataupun amain ataupun seperti dalam hadis itulah. Rasulullah ambil zakat daripada Ja'far tak silap ataupun sahabat lain 2 tahun didahulukan. Zakat tu sepatutnya lepas 2 tahun baru ambil. Tapi Nabi ambil daripada sekarang untuk 2 tahun akan datang. Kerana keperluan. Ada masalah? Tak ada masalah. Anggaran, kita anggarkan. Kalau nak kira secara detail, letih kita. Tak? Bulan ni cukup nisab. Bulan depan kurang 1 sen. Tak cukup nisab lah. Bulan satu lagi naik nisab balik. Bulan seterusnya kurang 20 sen nisab tu. Nisab emas ke apa ke. Sampai bila tak bayar zakat? Okay? So dia lebih kurang anggaran dia berapa? Okay? Dah cukup setahun, cukup dia punya nisab bayar. Sini pun sama juga. Cukup berapa kilo tadi? 612 612 kilo. Okay, anggarannya ini akan menghasilkan 612 kilo ke atas, maka bayarlah zakat dia. Wallahu a'lam. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.